Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Wako Channel. Sekiranya anda belum subscribe ke Wako Channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang hangat ini sekarang juga. PKR lebih jadi rebutan jika sendirian. Tapi PH Plus tanpa PKR tak mungkin mampu ke mana-mana walau ada Mahathir bersamanya. Artikel ini di-sharekan oleh Syabudin.com. Jom kita tengok. Wow. Dalam pilihan raya umum 15 akan datang yang mungkin tarikhnya sebelum pertengahan tahun depan, keadaan yang besar kemungkinan akan berlaku adalah pertandingan 3 penjuru antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Melihat kegairahan UMNO untuk kembali berkuasa serta penolakan majoriti bahagian-bahagiannya terhadap kerjasama dengan Bersatu, kompromi pembahagian kerusi antara dua parti Melayu itu hampir mustahil mencapai kata sepakat. Lebih-lebih lagi, UMNO tetap berkeras dengan melepaskan sebarang kerusi yang dimenanginya pada pilihan raya umum ke-14 lalu, termasuk yang dibawa lari oleh bekas pemimpinnya untuk melompat mengejar nikmat ke lubuk Bersatu. Dengan itu, hubungan UMNO dengan Bersatu dan kedudukan Barisan Nasional dalam Perikatan Nasional dijangka akan berakhir sebaik saja Parlimen dibubarkan. UMNO dipercayai bertanding menggunakan tiket BN, manakala Bersatu dengan disokong PAS akan menggunakan lambang PN serta akan berlaku pertembungan sesama sendiri. Mengikut kiraan matematik mudah, dalam pertandingan 3 penjuru itu nanti, peluang serta harapan Pakatan Harapan untuk menang banyak kerusi dan kembali berkuasa adalah lebih cerah berbanding PN dan maupun BN. Maka itu, tidak sukar untuk memahami mengapa pejuang dan warisan ingin kembali kepada idea diwujudkan gabungan besar dan perlunya PH Plus dijenamakan semula. Tujuannya tidak lain ialah untuk mereka menumpang kekuatan Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan semula di samping kekal dengan agenda lama menolak kemarahan Anwar Ibrahim. Bersama Muhammad Sabo dan Lim Guan Yin yang semalam mengeluarkan kenyataan media menggesa dibentuk gabungan besar semua parti pembangkang dan diwujudkan semula PH Plus, mereka ini nyata sudah sehati sejiwa dengan Tun Mahathir Mohamad dan Shafi'i Abdul. Tidak mustahil sebenarnya sejak kebelakangan ini Muhammad Sabo dan Guan Yin bukan saja setakat bermain mata dengan Tun Mahathir dan Shafi'i, malah selalu berjumpa atau berdina secara rahsia. Jika tidak, takkanlah nada berkaitan idea gabungan besar Pakatan Harapan perlu menukar pemimpinnya, pembangkang harus bersatu semula dan PH Plus mesti dihidupkan kembali. Semuanya nampak tersusun dan mengikut tempo yang begitu teratur. Di sebelah itu, Tun Mahathir yang difahami mahu mendomatkan menerajui gabungan baru pembangkang kekal berdiam diri, seolah-olah suci dan tidak terlibat apa-apa dalam usaha menghidupkan PH Plus itu. Sebagaimana Muhyiddin Yassin sebelum ini dianggap pengkhianat kerana membawa keluar Bersatu daripada Pakatan Harapan dan menjadikan gabungan itu berpecah dan akhirnya tumbang sebagai kerajaan. Tindakan Muhammad Sabo dan Guan Yin melontarkan idea penyatuan pembangkang melalui PH Plus dengan tujuan membawa masuk Tun Mahathir dan Shafi'i juga tidak kurang ada ciri-ciri khianatnya. Sebelum Muhyiddin bertindak khianat, Tun Mahathir lah yang lebih dulu menjadi pengkhianat dengan merosakkan nama Pakatan Harapan sebagai kerajaan dengan mengatakan manifesto bukan kitab suci.
mengkhianati janji peralihan kuasa dan kemudian cuma menukar sokongan yang diperolehinya kepada pembentukan kerajaan perpaduan, manakala Syafi'i tidak pernah bersetuju untuk menerima Anwar sebagai pengganti atau calon Perdana Menteri. Pelik sungguh, kenapa Amanah dan DAP ingin membawa kembali pengkhianat ke dalam Pakatan Harapan, sedangkan kerana sikap khianat Tun Mahathir itulah mereka hilang keseronokan berjawatan menteri. Lalu, apa pilihan terbaik buat Anwar dan PKR jika Muhammad Sabo dan Guan Eng tetap berkeras ingin membawa semula Tun Mahathir dan Shafie ke dalam gabungan besar pembangkang atas nama PH+? Harus disedari bahawa Pakatan Harapan dan PKR amat sinonim, di mana PKR adalah Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan adalah PKR. Tanpa PKR, Pakatan Harapan boleh dikatakan tidak mampu ke mana-mana. Kiranya Muhammad Sabo dan Guan Eng sudah lupa kepada asas tersebut atau tidak lagi mahu mengenang sumbangan Anwar mewujud dan mengukuhkan kedudukan Pakatan Harapan bermula dari Barisan Alternatif Pakatan Rakyat dan sekarang Pakatan Harapan, PKR sebaiknya memilih untuk jalan sendiri sama ada mereka keluar Pakatan Harapan atau Amanah dan DAP yang keluar daripada gabungan tersebut. Sebagai parti berbilang kaum yang ada sejarah dan dikenali rakyat, malah logonya pernah menang pada pilihan raya umum 14 lalu, masa depan PKR tidak akan mati jika memilih bersendirian. Sebaliknya, Amanah dan DAP kalau kekal bersama Pakatan Harapan yang tanpa PKR di dalamnya atau mereka keluar Pakatan Harapan, kalaupun tidak mati, pasti tidak mampu menang sebanyak kerusi yang ada sekarang. Lebih jauh daripada itu, bergabung atas nama apa sekalipun, Amanah, DAP, Pejuang, Warisan dan lain-lain parti pembangkang tetapi tanpa PKR di dalamnya, percayalah, masa depannya juga tidak akan ke mana. Di dalam gabungan pembangkang, baik Pakatan Harapan atau PH+, keberadaan PKR adalah tunjang kekuatan yang kedua-duanya saling melengkapi dan memerlukan. Di samping itu, selain bersendirian adalah lebih baik buat PKR dalam masa yang sama dapat mengajak Amanah dan DAP erti persahabatan serta setia kawan. Keputusan PKR untuk bersendirian juga lebih meletakkannya sebagai rebutan. Dengan tidak lagi ada DAP bersamanya serta kedudukannya sebagai parti campuran, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional pasti saja amat mendambakan untuk PKR bersama mereka. Bagi UMNO dan BN, dengan keadaan MCA dan MIC yang tidak berfungsi, berpakat dengan PKR adalah pilihan yang tepat untuk menutup kelompongan atau kegagalan parti China dan India itu. Begitu juga dengan PN. Dengan alihnya hanya bersatu, PAS serta dua parti Sabah, STAH dan SAPP bekerjasama dengan PKR tentu saja menyumbang banyak manfaat dalam mengisi kekosongan untuk memenangi kerusi bandar dan separa bandar. Kata mudahnya, kalau Amanah dan DAP lebih mahu menjulang Pejuang dan Warisan, silakanlah. Kerana di luar lingkungan Pakatan Harapan atau PH+, masa depan PKR bukan saja kekal cerah, malah lebih menjadi rebutan oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tetapi, dengan meninggalkan Anwar dan PKR serta memilih bersama Tun Mahathir dan Shafie, di mana agaknya masa depan Muhammad Sabo dan rakan-rakan amanahnya, begitu juga dengan Guan Eng serta DAP-nya. Artikel ini disharekan oleh Shabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video yang akan datang untuk mengikut perkembangan semasa politik di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.